Okey, mula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita pada malam ini bagi mendengar taklimat berkenaan dengan pembukaan sekolah bagi fasa keempat. Sebelum itu, bagi memberkati majlis, mari kita mulakan dengan umul kita Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Sebelum saya menyerahkan kepada guru besar kita, Ustaz Haji Muhammad Firdaus bin Haji Suhaimi, saya akan menerangkan beberapa perkara yang telah dimaklumkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia berkenaan dengan pembukaan sekolah pada fasa yang keempat. Alhamdulillah, ianya telah diumumkan awal sebelum tarikh pembukaan tersebut. Jadi oleh itu Seriti Selangor telah mengeluarkan arahan untuk pembukaan sekolah bagi fasa 4 yang telah diarahkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia lah, dengan SOP yang telah ditetapkan, iaitu penerangannya akan dijelaskan oleh Ustaz Firdaus lah selaku guru besar. Seterusnya diminta kepada ibu bapa dapat mendengar taklimat yang akan disampaikan sebentar lagi. Jadi ada sebarang pertanyaan boleh kemukakan, insya-Allah kita akan jawab sekiranya ada apa-apa pertanyaan. Okey, seterusnya oleh itu saya menjemput Ustaz Haji Muhammad Firdaus bin Haji Suhaimi selaku guru besar Seriti Sarjana Utama bagi menerangkan tata cara pembukaan ataupun pengoperasian pembukaan sekolah bagi fasa keempat yang akan bermula pada 1 November 2021. Tafadhal mashkurun. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim ba'da auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Amma ba'd. Yang berusaha Tuan Pengerusi Majlis pada malam ni, Al-Fadhil Ustaz Muhammad Rahimi, yang dihormati barisan ahli lembaga tadbir yang diketuai oleh Al-Fadhil Ustaz Syukri, kemudian Haji Fakaruddin, Haji Nik Ismail dan juga Haji Khairuddin. Seterusnya pengurus Fadhil Ustaz Zul. Seterusnya yang diraikan ialah teman-teman seperjuangan, terutama ibu ayah, muslimin muslimat rahimahumullah. Kaifa halukum jami'an? Apa khabar semua? Sihat ke? Masya-Allah. Kalau sihat, tulis dekat komen bawah tu sihat Ustaz. Masya-Allah kan.
Walaupun Ustaz tak sempat nak Allahumma salli ala Muhammad, tak sempat nak tengok orang kata apa, yalah Facebook tu, tapi insya-Allah kita yakin dan percaya orang kata apa, pada malam ni adanya interaksi. Kalau daripada peringkat ibu bapa yang nak ingin bertanya, boleh lontarkan segala soalan. Baik. Yang pertama. Yang kedua, ya, marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan asbab nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala karuniakan kepada kita. Alhamdulillah, ya, pada malam ini tepatnya 30 Oktober bersamaan 24 Rabiul Awal 1443 Hijrah, ya, dapat kita sama-sama meluangkan masa. Masya-Allah. Walaupun di sana, ya, Ustaz rasa ada di kalangan ibu ayah yang ada di kampung, ada di luar kawasan, ada yang orang kata apa, menghabiskan masa hujung minggu bersama keluarga masing-masing, ya. Ala kulli hal pun mudah-mudahan Ustaz doakan di mana pun kalian, mudah-mudahan bersama dengan anak-anak seriti sekalian supaya sentiasa menjaga SOP ataupun tata kelolaan yang telah digaris pandukan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, dan juga yang paling utama untuk menghadapi pada hari Isnin ini yang dipanggil sebagai hari pertama, ya, pembukaan sekolah sementara kita lama bercuti lah, orang kata bukan bercuti lah, lama kita telah pun menghadapi PDPR di rumah masing-masing. Masya-Allah. Baik, yang kedua. Yang ketiga, maafkan Ustaz jika sepanjang pengendalian ini ada gangguan dan sebagainya. Al-maklumlah, ya, Ustaz pun berada di luar kawasan pada saat ini. Ya, Ustaz doakan kita semua dapat fokus apa yang akan disampaikan sebentar saja lagi. Jadi Ustaz minta kepada pentadbir untuk meletakkan slide ataupun pancarkan slide kita supaya kita boleh fokuslah, ya. Pada malam ini agendanya tidak banyak, ya. Yang pertama tadi kata-kata aluan daripada MC. Kemudian yang kedua yang dipanggil sebagai terus kepada SOP. Nanti sebelum akhir ataupun sebelum Ustaz mula mungkin akan ada kata sikit taklimat ataupun ringkasan lah daripada bahagian akademik. InsyaAllah kalau ada kesempatannya, insyaAllah. Tapi ala kulli hal Ustaz akan terangkanlah secara umum pada malam ni, insyaAllah. Okey, baik. Muslimin muslimat rahimahumullah, kalau kita nampak di slide kita masing-masing, semua nampak ke? Yang di Facebook kalau tak nampak, tulis tak nampak. Kan? Kalau apa, clear, tulis clear. Jadi peringkat Ustaz kita teruskanlah. Ada slide-nya tak banyak kerana bila kita orang kata telah pun bermulanya mesyuarat kali yang pertama untuk proses pembukaan sekolah 3.0 seriti seluruh peringkat negeri Selangor, maka seriti negeri Selangor telah menetapkan beberapa garis panduan yang mesti dan wajib kita selaku pentadbir sekolah dan juga ibu ayah patuhi, ya, agar kita semua mematuhi apa yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, apatah lagi daripada Allahumma salli ala Muhammad, Kementerian Pelajaran Malaysia. Subhanallah. Baik. Yang pertama, seperti yang dimaklumkan beberapa minggu bermulalah hari Isnin lepas, bagaimana pihak sekolah telah pun mewar-warkan kepada ibu ayah sekalian bahawa kita akan menjalankan, ya, sesi pelajaran dan pembelajaran di sekolah bermula pada 1 November. Artinya bila? Artinya besok hari Ahad. Kan? Ahad maknanya belum lagi masuk 1 hari bulan. So 1 hari bulan bermula hari Ahad dah pun bermula sesi pembelajaran dan pengajaran di sekolah, ya. Dan buat makluman ibu ayah sekalian, perkara ini telah diperhalusi di peringkat sekolah, di pihak saya sendiri, masya-Allah, dan kita telah pun meletakkan garis pandu yang begitu tersusun dan rapi, ya, agar kita tidak melanggari mana-mana garis pandu yang telah ditetapkan. Kerana pihak berwajib, mereka berhak, ya, untuk memberikan ataupun memberhentikan
sesi persekolahan ini jika terdapat perkara-perkara yang saya sebutkan nanti. Ya. Antaranya yang lebih kuranglah biasanya kalau kita tidak patuhi dari sudut pematuhan SOP, kesihatan pelajar dan juga adanya kes berlaku wa'iyazubillah, kes COVID di sekolah kita. Masya Allah. Baik. Yang pertama, pembukaan sekolah ini bermula 1 hari bulan. Dia akan dilakukan secara separa alternate. Saya istilahkan secara separa alternate ataupun separa penggiliran. Ya, dalam erti katanya, ibu ayah sekalian, iaitulah hanya darjah 1 dan darjah 2 sahaja yang akan berlaku penggiliran. Masya Allah. Kan? Yang akan berlaku penggiliran ni di kalangan darjah 1 dan darjah 2. Maknanya darjah 1 Firdaus, darjah 1 Naim, kan? Darjah 1 Adenin. Mereka semua akan berlakunya penggiliran. Ya, bahkan ustaz pun dah dimaklumkan dan ustaz pun dapat makluman jadual telah pun diberikan terhadap darjah 1 dan 2 sahaja. Dalam erti kata yang lain, darjah 3, darjah 4, darjah 5 dan darjah 6, mereka semuanya almost pergi ke sekolah seperti biasa. Dalam kurungan bukan seperti biasa tu maknanya bebas, tetapi hendaklah mematuhi SOP ataupun garis pandu yang ditetapkan oleh pihak sekolah. Dan ketua task force kami, iaitulah Ustaz Zaid, beliau berhak untuk melihat pergerakan di sekolah. Seandainya berlaku apa-apa kes ataupun ketidakpatuhan, beliau berhak untuk memberi amaran ataupun memberi kata putuslah untuk case by case itu. Sebab tu kita di sekolah ada ketua task force. Yang penting untuk kita menjalankan sesi lebih kurang ibu ayah sekalian, sebulan lebih saja. Sebulan lebih je. Maknanya bulan 12 nanti dah kembali pun cuti semula. Nanti kita jumpa insya-Allah. Insya-Allah bulan 1 tahun 2022. Doa-doakanlah SOP akan back to normal dengan keadaan yang lebih baik dan lebih kondusif dan lebih selesa insya-Allah. Baik. Kita tengok ke slide yang pertama. Ya. Ustaz tak nak ambil masa sebab kita tahu malam hujung minggu, masya-Allah. Yang pertama, waktu operasi Seriti Sarjana Utama seperti yang tuan-tuan tengok di slide itu, pembukaan sekolah ialah bermula jam 7 pagi. Ya. 7 pagi artinya waktu terakhir pelajar-pelajar Seriti Sarjana akan pulang sekitar jam 4.30 petang. Ya, 4.30 petang dijangka pulang dan dijangka waktu itu juga mereka akan melakukan dari sudut SOP pembersihan terhadap kelas masing-masing, meja masing-masing, dan itu sendiri akan dikaris pandukan oleh guru kelas masing-masing. Subhanallah. So 7.30 bermulalah kehadiran pelajar ke sekolah hinggalah 7.45 pagi. Ya. Ustaz berharap ibu ayah sekalian yang dah lihat waktu operasi ni dah boleh beritahu. Andai katalah yang anak-anak pergi naik van kan, anak-anak pergi naik van, ya, ustaz dapat maklumat juga kan. Sekarang ni ustaz dia kata banyak masalah van sekolah, nak cari pun susah, waktu pun alternate tak sama dengan sekolah biasa, sekolah SRA, sekolah rendah kebangsaan dan sebagainya. Jadi macam mana? Jadi kalau kita boleh bersatu padu, berpakatlah sesama ibu bapa mungkin kan, nak ambil satu van ke macam mana kan, itu lebih afdal. Maknanya kita berpakat untuk hantar anak ke Seriti. Dan ustaz dimaklumkan ada juga sekolah yang sama seperti kita, seperti Seriti Subang, mereka akan menjalani pengoperasian pada 1 November. Ada juga Seriti-Seriti yang 8 November nanti. Masya Allah. Jadi kita akan melihat 3 hari pertama ini sebagai orang kata pemantauan yang khusus untuk kita memulakan balik sesi persekolahan kita ni. Faiza azamta fatawakkal 'ala Allah. Setelah kita berusaha, kita berazam, kita berusaha dan kita bertawakal kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Taala mudahkan urusan ini insya-Allah. Okey, waktu PDPC bermula 8 pagi hingga 4.30 petang. Waktu pulang murid 4.30 saya dah sebut, dan waktu transit, ya, ibu ayah yang transit seperti biasa
waktu 5 petang hingga 6.30 petang. Ya, dalam erti kata yang lain, ya, mohonlah ya, kerjasama dari ibu ayah sekalian yang menghantar anaknya transit ni kena pastikan betul-betul kan. Bila kita waktu pulang daripada andai katalah ibu ayah bekerja dan sebagainya kan, berpakatlah dengan guru ataupun lihatlah, tanyalah guru transit bagaimana kaedah penyusunan transit tu. Kalau boleh janganlah sampai pukul 7.30 ke 8.30. Tapi kalau andai kata tidak terjangka perkara itu, kena maklumkan kan. Umpamanya kita kesesakan lalu lintas dan sebagainya. Subhanallah. Okey, baik. Seterusnya ibu ayah sekalian, next kita dah cerita waktu operasi. Seterusnya ni pentadbir. Dah. Seterusnya dengar tak? Assalamualaikum. Okey. Okey, seterusnya tema pakaian, ya, tema pakaian murid di sekolah rendah kita, iaitulah ya, mereka haruslah memakai pakaian uniform, ya, subhanallah, pakaian uniform dan Allahumma salli ala nabi Allah, dan waktu yang sama mereka hendaklah orang kata apa, mereka hendaklah mematuhi apa yang kita telah garis pandukan, iaitulah dari sudut hari Isnin ialah pemakaian uniform sekolah, ya, uniform sekolah. Kemudian pada hari Selasa juga uniform sekolah, dan pada hari Rabu seperti biasa baju co-curriculum, dan hari Khamis uniform sekolah, dan hari Jumaat ialah jubah. Baik. Dalam hal ni Ustaz faham mungkin di kalangan ibu ayah ada yang sedikit orang kata apa, Allahumma salli ala nabi Allah, berasa sukar. Umpamanya hari-hari nak kena baju sekolah dan sebagainya. Sebenarnya pihak kami kalau ikutkan seriti negeri, kita tak perlu pun memakai uniform sekolah ni, tak perlu. Tapi bagi kami dia satu disiplin, bagi mengembalikan semangat yang telah hilang tu, subhanallah. Jadi uniform sekolah ini hendaklah dipakai, ya, hendaklah dipakai pada hari-hari sedemikian. Andai katalah umpamanya anak-anak ni tak ada dah baju sekolah, umpamanya lah, ya, al-maklum lah dah lama tak sekolah kan, baju pun dah senteng ustaz, subhanallah, tinggi dia pun dah sama macam tinggi cikgu dah, besar badan pun dah sama macam besar Ustaz Rahimi dah, subhanallah kan. Jadi terpulang, dia nak boleh pakai baju apa, kecuali pada hari Rabu tu ialah baju co-curriculum. Kalau tak boleh sangat pun lah, pakailah baju yang sesuai, yang asalkan ada kena dengan tema pada waktu-waktu yang telah kami tetapkan ini, ya, subhanallah. Jadi pada waktu inilah pakaian ini kita suruh mereka mengikut garis panduan yang kita tetapkan. Janganlah pula nanti ustaz boleh tak pakai baju tidur pula pergi sekolah, subhanallah kan. Itu tak boleh lah ibu ayah sekalian, ya, subhanallah. Baik, itu mengenai uniform sekolah, ya. Kemudian seterusnya ustaz dah sebut tadi waktu operasi, ustaz dah sebut bermula dari 7 pagi sehingga 4.30 petang. Pembukaan sekolah tu 7 pagi. Kehadiran tu ialah 7.30 dan akhirnya pada 4.30 petang. Tema pakaian pun ustaz dah sebutkan, subhanallah. Masya Allah, ustaz terbaca satu komen di Facebook, baju sekolah anak pun dah sempit, subhanallah kan. Jadi itulah bagi ustaz, terpulang pada ibu ayah sekalian, kalau tak boleh sangat pun lah, ya, kalau tak boleh sangat pun carilah baju yang warna putih ke kan, yang adalah tema sekolah tu kan, yang ada tema sekolah tu kan. Jadi pihak kami nak memastikan disiplin pelajar ni, mood mereka untuk kembali kepada
pembelajaran ini lebih bersemangat dengan orang kata apa, janganlah sampai ke Laut Cina Selatan ataupun Lautan Hindi kan. Pasal dah lama sangat PDP di rumah. Subhanallah. Baik. Seterusnya, okey, ini yang paling utama yang Ustaz nak tekankan pada ibu ayah sekalian, sebab ini berkaitan apa yang telah kita bincangkan di peringkat sekolah, dan bahawa sesungguhnya murid yang dibenarkan hadir, mestilah ibu ayah sekalian berusaha memastikan suhu badan tidak melepasi 37.5. Macam mana saya nak tahu, Ustaz? Kan? Baik, kalau di sekolah sendiri kami ada scan lah. Tapi kalau mak ayah, ibu ayah sendiri tahu ibu anak kita masing-masing bergejala, sesama, batuk dan sebagainya, maka waktu tu dah kena intabih. Intabih erti kata apa? Dah ambil berat. Kan? Dah ambil berat supaya ambil ihtiyat. Maknanya ambil, orang kata, berjaga-jaga. Apatah lagi kalau ada gejala. Dan yang ketiga, tiada kontak rapat dengan pesakit COVID-19. Subhanallah. Sebabnya beberapa sekolah yang telah pun sebelum daripada ni melaksanakan PDPC ni secara normal, back to normal, ada sekolah yang terpaksa ditutup disebabkan perkara ini. Jadi Ustaz nak memberi amaran pada diri Ustaz sendiri dan juga ibu ayah sekalian, jangan dengan asbab kita membuatkan, subhanallah, kita punya proses yang kita nak kembalikan balik ini tergendala ataupun terjejas. Maka tiada kontak rapat dengan individu yang diarahkan kuarantin. Umpamanya ibu bapa, memang dia kontak rapat. Jadi dah tahulah kat situ. Dah tahu dah kat situ. Subhanallah. Baik. Seterusnya, Ustaz nak sebut waktu kehadiran. Okey, kita tengok, kita fokus word by word, satu persatu. Okey, kehadiran pelajar. Waktu murid-murid hadir pada jam 7.30 pagi itu yang Ustaz sebut tadi, dan sekolah dibuka seawal 7 pagi. Maka murid-murid pada hari Isnin ini wajib memakai penutup muka dan juga face shield digalakkan waktu hadir ke sekolah. Kan? Buat makluman ibu ayah, waktu kali ni pihak sekolah, pihak saya, kami tidak akan ada lagi guru yang tunggu kat bawah nak scan tu. Pasal kami dah ada application yang khusus untuk tahu kehadiran anak-anak ni. Sekaligus kami tahu sekali suhu dia. Kan? Andai kata tak lepaslah apa yang telah kami garis pandukan ini, pihak sekolah berhak untuk memutuskan sama ada pelajar ini tidak layak untuk hadir ataupun kata tidak bolehlah menghadiri ke sekolah pada waktu itu. Ini bagi menjaga maslahah yang lebih umum. Baik. Yang ketiga, murid-murid hanya menggunakan satu tangga sahaja, iaitulah bersebelahan dengan lift sewaktu hadir ke sekolah. Perasan tak ada tangga, satu tangga belah Surau Ar-Raudah. Subhanallah, kan? Jadi dah halang-halang taklimat ni, tuan-tuan tahu tak? Seriti kita ni ada surau. Namanya Surau Ar-Raudah. Subhanallah. Cuma kita tak sempat nak rasmikan je. Hari tu kita dah buat appointment dengan Menteri Agama. Waktu tu dia belum Menteri Agama. Yang berhormat Senator Idris Ahmad. Dia nak rasmikan pun surau sekolah kita. Tapi tak sempat lagi. InsyaAllah kita akan panggil juga satu hari nanti. Jadi di sana ada satu tangga. Dan di sebelah kiri, lift tu ada tangga. Jadi situ saja yang mesti dilalui oleh anak-anak ke sekolah. Baik. Dan murid-murid diminta untuk terus naik ke kelas masing-masing, tak perlu beratur di tempat pemeriksaan suhu sama seperti sebelum-sebelum ni. Faham ibu ayah sekalian? Faham boleh Dan pemeriksaan suhu akan dilakukan dalam kelas. Maksudnya Ustaz dah sebut tadi, ada application dari pihak kami. Kami akan pastikan anak-anak ini dia datang, dia akan scan barcode dia sendiri. Maknanya setiap anak-anak ni dia ada barcode dia, kan? Dan kita tahulah siapa anak murid ni. Kan? Siapa anak murid ni, dia datang hari ni ke sekolah, siapa?
Itu tugas bagi guru-guru kelas masing-masing. Subhanallah. Murid-murid yang ini penting. Ya, tengok poin seterusnya, murid-murid perlu membawa kit ujian kendiri COVID-19 pada hari Isnin setiap minggu dan ujian kendiri COVID dilakukan di rumah ibu bapa masing-masing. Faham? Kit ujian kendiri COVID. Pernah tengok tak ibu ayah sekalian? Ibu ayah sendiri boleh dapatkan di farmasi-farmasi yang berkaitan. Tak silap ustaz, kalau beli banyak boleh dapat sampai RM10 ke apa, tak tahulah kan, sama ada online, Shopee ke dan sebagainya. Lagi banyak kita beli, lagi murah lah. Maknanya kit ujian kendiri itu dilakukan, ya. Dan ibu ayah kena memastikan anak-anak ni bawa pada hari Isnin setiap minggu. Umpamanya Isnin ni ialah pada Allahumma salli ala Muhammad, Isnin ni satu hari bulan kan. Satu hari bulan ialah Isnin ini. Jadi maknanya bila lagi bawa? Pada 8 hari bulan. Kemudian pada 15 hari bulan dan pada 22 hari bulan. Ujung tu pun ada, 29 tu mungkin kita consider lah. Jadi maknanya kit ni kami sendiri akan dapatkan bacaan. Ya, kami akan dapatkan bacaan dari sudut siapa yang bergejala dan sebagainya. Dan yang terakhir, murid-murid perlu membawa 3 lampiran borang kesihatan pada hari Isnin setiap minggu. Termasuk kit ujian tadi. Borangnya itulah borang kebenaran pelaksanaan ujian kendiri COVID, borang isytihar kesihatan dan borang isytihar kesihatan murid berkeperluan khas. Baik, mana nak dapat ni Ustaz? Sila tanya guru kelas masing-masing. Kan? Jadi murid-murid kena bawa 3 lampiran ini sebagai orang kata isytihar, declaration. Kita tak nak nanti akan berlaku kes sekian, maka waktu tu kita dah orang kata apa? Orang kata sediakan payung sebelum hujan kan. Ni dah hujan baru kita nak sediakan payung, waktu tu kita dah menyesal lah. Subhanallah wa iyazubillah kan. Okey. Faham ibu ayah sekalian? Waktu kehadiran murid-murid. Subhanallah. Okey, baik. Seterusnya Ustaz terus fokuskan sebab Ustaz tak nak ganggu masa yang lama. Ibu ayah boleh tengok rakaman ni lepas daripada ni, mana tahu yang tidak sempat hadir dan sebagainya. Waktu pulang murid, ya. Waktu pulang murid, ibu bapa digalakkan untuk ambil anak-anak di kelas masing-masing pada jam 4.30 petang. Kan? Jadi, ibu bapa digalakkan untuk ambil anak-anak di kelas masing-masing pada jam 4.30 petang. Ya, tak ada lagi istilah kan, kita nampak seorang guru yang bertugas di bawah itu kan. Jadi dia pegang walkie-talkie, tuan-tuan tinggal pre-order je kat dia kan. Anak saya boleh tak tolong turun. Tu jadi ustaz nak beritahu benda ni sebenarnya telah ditegur oleh pihak SU Mall yang mengakibatkan kesesakan kan. Jadi terpulanglah ibu ayah sekalian macam mana nak ambil anak-anak di kelas masing-masing. Ya, sebab kita ni banyak tangga ibu ayah sekalian. Kan? Tangga. Jadi tangga belakang Bank Islam, tangga di sebelah pos laju, tangga di hadapan sekali. Jadi banyak tangga kan. Jadi ibu ayah sekalian boleh parkingkan kenderaan lalu ambil anak-anak masing-masing. Kan? Jadi kita tak nak perkara ini mengganggu tugasan ataupun waktu yang peak hour dalam suasana. Ya, dalam suasana kita ni masih ambil ihtiyat, berjaga-jaga lagi. Kan? Ibu ayah kena sedar kita ni sebenarnya hidup dalam keadaan kita ni belum lagi pulih sepenuhnya. Jadi kena minta tolong, minta perhatian. Murid-murid yang pulang dengan kenderaan awam akan dikumpulkan di dewan mengikut penjarakan sosial dan dipantau oleh guru yang bertugas. Ya, maka pengusaha van ataupun driver van akan ambil murid-murid di dewan. Ya, jadi dah siap-siap pesan. Ya, maknanya dewan di mana? Di surau itulah yang Ustaz sebutkan tadi. Mereka akan ditempatkan di sana insya-Allah. Setakat ni di sanalah. Kan? Lalu pengusaha van ni dia boleh maklumkan yang ni tak apa. Mungkin dia boleh consider dengan guru yang bertugas dan sebagainya. Maknanya maklumkan bahawa van kami dah sampai, boleh tak suruh anak-anak yang sekian ni turun, umpamanya. Ni boleh consider. Tapi kalau yang ambil by person tadi, mohon sangat. Kalau dia ambil anak, maknanya ambil di pick up di kelas masing-masing. Minta maaf ibu ayah sekalian,
pihak kami memang sangat concern hal ni, ya. Subhanallah. Kemudian, ya, setelah 5 petang, murid-murid yang masih ada di kelas akan dikumpulkan di dalam dewan dan ibu bapa penjaga haruslah mengambil anak-anak di dalam dewan. Maknanya ini adalah ibu ayah yang mana mungkin transit dan sebagainya. Kan? Maknanya dia tak boleh, dia tahu. Dia balik daripada office pun dah umpamanya lah 4.30, 4.45. Mustahil dia nak sampai ke Seriti Sarjana Utama dalam tempoh yang terdekat. Jadi dia dah budget dia sampai arrival, maknanya waktu tu ketibaan dia di Seriti pukul berapa, dia dah kena maklumkan. Dan cas transit akan dikira sementelah jam 5 petang. Ini boleh tanya kepada guru yang berkaitan. Ustaz difahamkan setengah jam transit ni akan, orang kata apa, Allahumma salli ala Muhammad, dia akan bertambah lah, ya. Jadi sebenarnya ibu ayah sekalian, pihak ustaz sendiri mengucapkan terima kasih kepada guru transit ni. Pasal apa ibu ayah sekalian? Yang jaga anak-anak ibu ayah sekalian ni guru-guru, bukan orang luar, kan? Kalau orang luar tu mungkin kita rasa risau, kita rasa takut. Ini guru-guru sendiri. Dan guru-guru sendiri ni, mereka ni pula akan mengajar anak kita besok pagi. Kan? Subhanallah. Nampak dekat situ pengorbanan tadhiyah guru-guru ni. Jadi pihak ustaz terpaksa menawarkan pada guru-guru ni untuk, Masya Allah, memudahkan urusan kita semua. Jadi kita nak mohon pertolongan, bantuan daripada ibu ayah sekalian, sama-sama kita menjayakanlah ataupun kita memudahkan urusan ni. Boleh ibu ayah sekalian? Baik. Okey, ini penting, keperluan murid yang wajib dibawa setiap hari bermula Isnin ini. Yang pertama, buku teks, buku aktiviti dan buku tulis jadual PDPC. Kan? Masya Allah Ustaz, saya dah tak jumpa dah buku teks anak saya. Kan? Ibu ayah sekalian, tolong concern. Tolong concern. Betul tak jadual dia? Kan? Dan Ustaz dimaklumkan jadual telah pun dikeluarkan oleh guru kelas masing-masing. Tolong pastikan ada. Ni kita kena serius ibu ayah. Sebab apa? Kita dah lama sangat tidak bersekolah, mengakibatkan anak-anak dah orang kata, Masya Allah, istilah ustaz tu, Masya Allah, kalau kita mengajar juga online, boleh jadi, Masya Allah, ke Laut Cina Selatan lah orang kata, kan. Begitulah mood, kadar desperation yang begitu meningkat, kan, kita faham dalam suasana ini. Jadi kerajaan membuka peluang bagi kita. Tolong kita ambil perkara ini sebagai pemerhatian. Subhanallah. Yang kedua, beg sekolah. Ustaz bacakan terus. Ni boleh dapatkan. Ya, apa yang Ustaz sebut ni nanti boleh dapatkan dari guru kelas masing-masing. Taklimat Ustaz ni. Face mask, face shield digalakkan. Ya, maknanya face shield ni terpulang lah. Ya, sama ada rasa anak tu dalam keadaan dia selamat ataupun dia masih okey. Face mask, ahlan wa sahlan. Dipersilakan. Kalau nak lebih concern, maknanya lebih selamat, secure dengan face shield. Okey. Okey, kemudian sanitasi biasa, tisu basah dan tisu kering. Ini kena ada, wet tissue. Ya, kerana anak-anak ni dia akan kita ajarkan kendiri mereka basuh, bukan basuh, lap meja mereka masing-masing. Subhanallah, untuk mereka sebelum pulang. Pasal besok mereka nak pergi balik sekolah. Yang alternate tu maknanya minggu ni dia settlekan, minggu depan orang lain pula. Terutama darjah 1 dan 2. Baik. Yang keenam, sejadah kecil, sebab mereka akan solat duha, mereka akan solat fardu di kelas masing-masing. Botol spray dan juga botol air. Ini penting. Masya Allah. Ini kelebihan Seriti. Kita ajarkan cara mengambil wuduk menggunakan botol air dan botol spray. Subhanallah. Ini pun ada rukhsah. Subhanallah, kan. Kalau biasa kan, ibu ayah pergi umrah dan sebagainya, botol air ni memang penting, kan. Kita bawa benda ni sebagai maknanya rukhsah kita lah, keperluan kita buat masa ni. Jangan kita bersesak-sesak nak suruh anak-anak ambil wuduk dan sebagainya. Yang ke-8, Al-Quran dan Iqra'. Yang ke-9, alat tulis secukupnya. Dan 3 lampiran borang yang akan dibawa pada hari Isnin. Guru-guru sila tuliskan di ruangan komen bagaimana lampiran borang ni, di mana nak dapatkan. Sila bagi tahu pada ibu ayah. Dan
Yang ke-11 takhir keputusan ujian kendiri yang dibawa pada hari Isnin setiap minggu. Ustaz dah ulang tadi, iaitulah kit test tu. Mestilah dibawa pada hari Isnin pada setiap minggu. Subhanallah. Boleh ibu ayah sekalian? Jadi kit test ni bukan anak-anak saja, kita sendiri kan. Kita rentas negeri nak jumpa ibu ayah kita di kampung, maknanya jumpa ibu bapa kita pun kita kena kendirilah. Benda tu adalah normalisasi. Subhanallah. Okey? Masya-Allah. Jadi habislah sudah taklimat daripada peringkat ustaznya kan. Jadi ustaz yakin ya, ibu ayah sendiri ya, mungkin malam ni 84, 82, tak sampai 100 yang tengok. Mungkin mereka akan tengok rakaman ni besok pagi dan sebagainya. Kerana pelajar kita lebih kurang 230 pelajar yang masih aktif. Jadi kita kena jaga masing-masing apa yang dipanggil sebagai SOP ya, supaya masya-Allah ya, kita semua mahukan yang terbaik untuk anak-anak. Ya, buat pengetahuan ibu ayah sekalian, kami memang serius terutama anak-anak yang mengambil peperiksaan pada tahun ini. Kalau tuan-tuan tengok dari sudut laporan kami, macam contoh anak-anak yang ambil UPKK kan. Masya Allah, kita sediakan bengkelnya, teknik jawab soalan, peperiksaan yang lepas. Punyalah nak kita semangat anak-anak ni skor 8A. Tapi dengan izin Allah, akhirnya UPKK pun dilaksanakan secara penilaian. Masya Allah. Kita tak boleh nak buat apalah tuan-tuan. Ni maknanya peringkat kami betul-betul nakkan anak-anak ni berjaya dalam akademiknya. Yang lain seperti Ustaz sebut, faiza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kita dah berusaha, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala yang akan memberikan jalan kepada kita untuk kita terus inilah memastikan anak-anak Seriti Sarjana Utama dalam keadaan baik dan mematuhi peraturan insya-Allah. Baik, bagi ustaz dah pun 10 minit. Jadi kalau ibu ayah mohon sangat ada apa-apa persoalan, ada apa-apa jua ya, orang kata apa, mungkin ya ada juga ustaz dapat makluman ibu ayah yang masya-Allah dia kata, ustaz saya rasa nak secure anak saya tak nak sekolah umpamanya kan. Terpulanglah. Maksudnya macam mana ibu ayah memikirkan anak kan. Tapi bagi ustaz dengan SOP yang kita dah buat, buat pengetahuan ibu ayah bermula daripada Khamis, Jumaat tadi, kita dah sanitize umum seluruh kawasan Seriti dengan smoke, maknanya sanitasi asap dengan air, maknanya dah ikut apa yang telah diarahkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. InsyaAllah kan, kita yakin perkara ini betapa kita nak anak-anak kita kembali kan ke sekolah dan sesungguhnya guru-guru sangat merindui anak-anak murid sekalian. Subhanallah kan. Takut-takut macam Ustaz sebut lah kan. Yang dah jahanam tu dah berjanggut dah semua, dah berjambang dah semua kan. Tadi ada parent yang sebut baju sekolah pun dah senteng. Subhanallah kan. Jadi perkara ni lah sebenarnya kita nakkan mood kembali ke sekolah itu semakin kuat, ukhuwah sesama guru dan anak murid ni, mereka sama-samalah menghadapi norma baru ni dengan penuh kesabaran ya, kerana orang yang sabar ini Allah Taala berikan pahala yang hebat ya, bahkan di dalam Al-Quran sebut salamun alaikum bima sabartum ya, Allah Taala kata orang yang sabar ini Allah Taala beri kesejahteraan, bahagianya dia kerana orang yang sabar ini masuk ke dalam syurga Allah disebabkan pintu kesabaran yang telah dia laksanakan di dunia. Ujian banyak pada diri dia. Dia diuji dengan banyak perkara dalam kehidupan. Lalu sabarnya ini membuatkan dia masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Mudah-mudahan terima kasih pada ibu ayah yang mendoakan ya. Mudah-mudahan ustaz doakan juga ya, ibu ayah jagalah ya kesihatan masing-masing, kesihatan anak-anak kita masing-masing, dan insya-Allah ustaz yakin perkara ni dari masa ke semasa ustaz yakin dia akan back to normal. Kan? Bahkan kita tengok pergerakan semasa pun kementerian ada saja arahan-arahan terkini yang insya-Allah semakin kita boleh kembali ke sekolah ini. Itu saja yang boleh Ustaz sampaikan pada malam ini. Ustaz memohon ampun dan maaf atas kesilapan, atas
ketelanjuran dan juga kekurangan kami pihak penganjur. Dan secara umumnya Ustaz selaku mudir ataupun guru besar, Ustaz mohon ibu ayah sekalian, orang kata apa, mohon ambil syakna apa yang telah disampaikan tadi, dan insyaAllah sampaikan jugalah kepada teman-teman kita yang lain. Mungkin mereka tak sempat nak dengar pada malam ni. InsyaAllah kan kita akan sama-sama melakukan perkara yang terbaik dalam kita nak menyuruh anak-anak kita terus belajar. Dan sebelum akhir, ibu ayah sekalian, Masya Allah, kalau ibu ayah sekalian perasan di Facebook kita tadi, kita dah iklankan ada satu iklan untuk panggilan jihad ekonomi. Subhanallah kan. Untuk kita wakafkan kewangan yang kita ada kepada surau kita, surau Ar-Rawdah. Masya Allah, kalau back to normal kita dah gunakan untuk solatnya, aktivitinya kan, Masya Allah. Jadi kita belum ada lagi akaun di surau kita. Dan Alhamdulillah pagi tadi ada seorang hamba Allah dah pun mewakafkan satu unit host 2.5 host, Masya Allah. Dan dia jariahkan, dia wakaf jariahkan untuk kegunaan surau. Ustaz ucapkan barakallahu fikum wa jazakumullah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati tuan dan sekeluarga. Dan bagi ibu ayah yang Masya Allah, kalau ada yang nak menginfak dan wakaf, kita buka, biar kita semua dapat pahala. Masya Allah, tak banyak pun sikit, tak sikit pun banyak. Masya Allah. Jadi ini semua untuk kebaikan kita bersama. Baik, itu saja yang boleh Ustaz sampaikan pada malam ini. Aqulu qawli haza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Apa yang baik itu datang daripada Allah SWT. Kurang untuk atas kelemahan diri saya sendiri. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Syukran jazilan. Terima kasih diucapkan kepada Guru Besar Seperti Seorang Tamu Ustaz Muhammad Firdaus di atas pencerahan yang telah diberikan sebentar tadi. Moga-moga perkara yang telah diberitahu memberi penerangan kepada kita, insyaAllah semoga dipermudahkan bagi untuk minggu hadapan. Okey, seterusnya saya menjemput Cikgu Ayu selaku JBK Akademik bagi menerangkan perkara yang akan disampaikan. Tafadhal masykur. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Okey, dekat sini saya nak menerangkan sedikit berkenaan dengan penggiliran kita untuk minggu hadapan, iaitu penggiliran kelas tahun 1 dan 2 sahaja. Okey, untuk kelas tahun 1 dan 2, kita ada kumpulan, iaitu kumpulan A dan juga kumpulan B. Okey, untuk kumpulan A kita akan bersekolah pada minggu hadapan, iaitu 1 hari bulan, dan kumpulan B akan bersekolah pada minggu seterusnya. Okey, untuk minggu hadapan, okey, kumpulan A kita sekolah, kumpulan B tidak sekolah. Maksudnya kumpulan B akan ada offline class, akan ada offline class di rumah lah. Okey, kelas yang kita bagi untuk anak-anak, kita akan buat secara PDF. Kita akan berikan PDF kepada anak-anak dan anak-anak perlu print outkan PDF tersebut, dan kita juga akan berikan video lah, video penerangan. Okey. Video penerangan tu kita akan bagikan bermula pada Ahad esok pagi. Okey, ini untuk kumpulan B lah, sebabnya diorang tak lagi sekolah, tapi kita masih nak anak-anak kita melakukan pembelajaran. Jadi kita akan sediakan latihan-latihan berserta video. Okey. Dan video dan latihan-latihan tersebut akan kita berikan secara soft copy bermula esok hari. Okey, dekat situ kita dah buat group A dan group B. Guru-guru kelas telah buat group. Jadi setiap subjek kita akan masukkan di dalam group. Okey, kita tak campurkan group kelas dengan group kumpulan-kumpulan. Sebabnya kita tak nak nanti kumpulan A confuse, ni kerja sekolah untuk kumpulan B tapi kumpulan B pula kena buat apa semua. Jadi kita dah haskan dah. Okey, kalau kata minggu depan kumpulan B kena buat kerja sekolah, kerja di rumah. Jadi dekat kumpulan B saja yang kita akan berikan kerja-kerja sekolah lah. Macam tu. Okey, seterusnya kerja-kerja sekolah yang kumpulan B dah buat dekat rumah, kita akan semakkan pada
minggu seterusnya, iaitu minggu bila kumpulan B dah masuk ke sekolah. Okey, kerja-kerja sekolah ni minta sangat pantauan daripada ibu bapa untuk cat. Kita tak kisah sebab kita open je seminggu untuk anak-anak buat kerja sekolah. Misal kata siang ibu bapa busy dengan kerja dan sebagainya. Misal kata macam malam je ada masa untuk anak-anak dan minta tolong sangat-sangat untuk mereka pantau mereka untuk buat kerja sekolah. Okey, bila buka sekolah dan kita akan semak bersama-sama guru lah dengan kerja-kerja yang kita dah berikan, yang sudah kita berikan. Okey. Seterusnya kalau ada apa-apa berkenaan dengan PDPR secara offline ke apa ke, ibu bapa boleh direct kepada saya lah, JPK Academic, Cikgu Ayu. Rasanya ibu bapa ada nombor phone saya kan. So kalau ada apa-apa boleh direct dengan saya ataupun guru kelas sendiri, tak ada masalah. Itu saja daripada saya. Misal kata ada soalan ke, boleh letakkan di ruang komen. Okey, baik. Jelas ya? Tak ada apa-apa. Kalau tak ada apa-apa, kita kembali kepada pengurusi majlis. Terima kasih. Okey, baik. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Cikgu Ayu atas penerangan berkenaan penggiliran kumpulan A dan kumpulan B bagi tahun 1 dan 2 sahaja. Jadi moga-moga apa yang disampaikan dapat manfaat kita bersama. Jadi untuk itu insya-Allah sama-sama kita doakan untuk semoga dipermudahkan segala urusan kita dan insya-Allah semoga ada kebaikan Allah Ta'ala berikan kepada kita di atas usaha yang kita lakukan. InsyaAllah untuk itu saya akhiri dengan tamatlah sudah taklimat kita pada malam ini. Jadi sebelum akhir kata saya akhiri dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.